Okey, hari ini kita akan masuk belajar bab yang kedua, iaitu genetik. Okey, genetik. Murid-murid yang saya hormati sekalian ya, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu ingin present terdahulu pada skrin. Cikgu nak present dulu pada skrin, okey. Apa yang anda perlu buat sebelum kita mulakan kelas ya, cikgu nak buatkan housekeeping kejap. Pertama sekali, cikgu ingin mengucapkan ya, terima kasih kepada mereka yang telah masuk ke Google Classroom kelas masing-masing. Okey, Google Classroom kelas masing-masing. Jadi kepada mereka yang masih belum lagi masuk ke Google Classroom atas apa-apa sebab pun, mungkin ada yang kata tak ada email MOE, ada yang kata tak ada data, macam-macam cerita. Okey, cikgu macam ni lah. Cikgu hanya fikirkan supaya anda berikhtiar, cuba apa yang mampu untuk selesaikan. Sebab cikgu sudah memberikan nota ringkas, okey? Nota ringkas untuk anda mengikuti kelas walaupun kamu kata tak ada data untuk buat Google Meet. Namun bahan-bahan yang cikgu sebutkan sekarang, apa yang cikgu sebutkan sekarang ada di dalam Google Classroom 4 Prima dan Google Classroom 4 MPV1. Contoh cikgu buka. Okay, kalau anda buka, kamu tengok ada benda macam ni lah. Benda untuk anda buat ulang kaji. Janji kamu ada handphone, kamu boleh buka dan kamu boleh buat ulang kaji. Yang isu dia sekarang, mungkin ada antara kamu yang masih belum lagi masuk. Jadi kalau ada masalah, sila bagi tahu pada penghujung kelas nanti ya. Sebab kita pun tak nak buang masa untuk buat housekeeping. Yang penting kita sekarang nak teruskan lagi PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran dalam rumah secara berterusan lah. Jadi murid-murid, okey, sebelum kita cuti PKP lepas, sebelum cuti itu, kita telah mula bab kelima, genetik. Okey, untuk kelas 4 Prima, kita dah siap sampai ke mitosis, dah buat perbandingan antara mitosis dan meiosis. Murid-murid ya, tengok kat skrin anda sekarang ya. Cikgu tak minta tulis apa-apa, cikgu hanya minta anda fokus je. Jadi kita dah selesaikan mitosis, meiosis. Manakala untuk kelas 4 MPV, ya, cikgu tak sempat untuk siapkan mitosis dan meiosis dengan anda. Tapi sabar ya, kita mungkin nanti ulang sedikit pada kelas akan datang. Tapi hari ini kita nak terus pergi ke standard kandungan 5.2 pewarisan. Cikgu ulang ya. Standard kandungan 5.2 pewarisan. Masih di dalam bab 5, bidang pembelajaran 5 iaitu genetik. Tapi kita sekarang nak pergi ke subtopik yang baru, pewarisan. Okey. Apa maksudnya pewarisan? Dengan bahasa yang senang kita nak faham, hari ini kita nak belajar, okey, apa yang kita ada pada badan kita, ciri-ciri yang kita nampak pada badan kita. Kita sedia maklum diturunkan atau diwariskan daripada ibu dan bapa. Maksudnya, mata kamu kenapa nampak lain daripada orang lain? Okey, mata, bentuk mata, contoh. Tapi kamu pun cakap, yelah tapi mata saya sama dengan mak saya, sama dengan ayah saya, contoh. Oh, jadi benda yang kita dapat daripada ibu bapa, ciri yang kita dapat daripada ibu bapa, kita gunakan istilah mewariskan daripada ibu dan bapa. Okey, jadi cikgu nak buat sekarang random checking juga. Tiojakit ada? Tiojakit. Suara cikgu jelas ke tak? Tiojakit. Boleh kan? Boleh lah, jelas ya. Cikgu sambung jalan macam tu. Okey, jadi kita akan mulakan topik pewarisan dengan memperkenalkan dua istilah yang baru. Iaitu allele dominant dan allele recessive. Okey, jadi apa itu allele dominant? Murid-murid yang saya hormati ya, allele dominant. Okey,
untuk pengetahuan semua ya, bahan yang Cikgu sekarang guna ini adalah daripada buku rujukan Science Process Skill. Okey, Science Process Skill ya, buku Science Process Skill. Cikgu rasa sangat-sangat terima kasih kepada pihak Science Process Skill yang memberikan sebab banyak membantulah ataupun menyediakan bahan untuk membantu guru serta murid. Jadi apa itu allele dominant? Allele dominant ini, tengok ya, allele dominant ini rujuk kepada allele yang dapat menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan allele dominant atau allele resesif. Cikgu, apa ini? Saya tak faham. Saya faham. Saya faham apa yang anda tak faham. Jangan risau. Tetapi kita ikut dulu. Manakala allele resesif rujuk kepada allele yang hanya dapat menunjukkan ciri-ciri apabila berpasangan dengan allele resesif yang lain. Okey, cikgu, apa ini? Murid-murid yang saya hormati sekalian, ciri badan kita, cikgu gunakan istilah ciri. Banyak kali dah ni, kali ke-5 ke-6 dah. Ciri. Okey? Rujuk kepada apa ciri? Contoh. Contoh ciri adalah seperti, okey, bentuk rambut. Bentuk rambut. Cikgu, apa itu bentuk rambut? Kalau dalam bahasa Cina, 头发的发质lah. Maksudnya bentuk rambut kita sedia maklum ada dua jenis. Contoh dua jenis iaitu lurus dan kerinting. Lurus dan kerinting. Okey, lurus dan kerinting. Jadi isu dia adalah, isu yang kita nak belajar hari ini adalah kalau mak dan ayah, satu rambut lurus, satu rambut kerinting. Ya, papa跟妈妈，一个是直发的，一个是卷发的。Jadi macam mana anak itu kalau dia lahirkan, kalau pasangan ibu bapa tadi itu lahirkan 3 ataupun 4 orang anak, 4 orang anak lah. Kenapa ada anak yang ada rambut lurus, ada yang rambut kerinting? Kenapa ada anak, mungkin anak yang pertama rambut lurus, anak kedua dan ketiga rambut kerinting, keempat lurus balik. Boleh faham ke tak? Cikgu nak tanya juga. Ifah, no Ifah. Rasanya boleh faham ke tak apa yang cikgu sampaikan? Ifah? Faham ya? Jadi macam mana? Maksudnya macam mana isu itu akan berlaku? Contohnya sekejap cikgu ulang balik. Kalau mak ayah, ibu dan bapa, seorang boleh gulung lidah. Gulung lidah. Seorang tidak boleh menggulung lidah. Maksudnya tengok bapa, you tak boleh gulung lidah. Mak, mak boleh gulung lidah. Tapi kenapa saya tak boleh gulung lidah? Oh, saya ikut bapa saya. Tetapi tengok adik. Adik boleh gulung lidah. Jadi kita tahu bahawa ada sesuatu yang telah diwariskan dan benda itu tidak semestinya waris dari satu belah saja. Satu belah. Maksudnya mungkin daripada mak ataupun ayah. Dan apabila kita tengok, mak ayah dua-dua boleh gulung lidah. Cikgu ulang ya. Mak ayah dua-dua boleh gulung lidah. Tapi tengok lidah sendiri, kenapa saya tidak boleh gulung lidah? Cikgu ulang, mak ayah boleh gulung lidah. Tapi tengok diri sendiri sebagai anak, saya tak boleh gulung lidah. Oh, saya bukan anak mak dan bapa ke? Itu isu di kita. Congkai ada? Congkai, boleh faham ke tak? Maksudnya sekarang kita ada isu. Mak ayah kita boleh gulung lidah, tapi kita sendiri tak boleh gulung lidah. Sebagai anak, kita tak boleh gulung lidah. Jadi, apa yang berlaku? Kai. Boleh faham ke tak Kai? Kai? Congkai ada? Okey ya. Jadi sekarang macam mana kita nak jawab isu itu? Macam mana kita nak jawab isu tersebut? Jadi murid-murid sekalian, okey, bab ini nanti kita nak sebut. Sekarang kita nak pergi kepada yang ini. Yang bahagian bab ini, bahagian yang kita panggil mekanisme
pewarisan. Mekanisme pewarisan. Jadi macam mana pewarisan boleh berlaku daripada ibu bapa ke anak? Okey? Murid-murid sekalian. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Kamu diberi 3, sebenarnya 2 je lah kat sini. 3 ya. Kalau anda patutnya 3 untuk pewarisan. Memahami pewarisan yang berlaku tadi. Okey? Jadi, cikgu memerlukan supaya anda memberikan fokus. Memberikan fokus ya. Jangan tertidur apa-apa ya. Harap anda boleh dengar betul-betul dan tengok pada skrin. Tengok pada skrin. Jadi, macam mana boleh berlaku yang seperti tadi cikgu cakap, mak ayah boleh gulung lidah, tapi anak tak boleh gulung lidah. Untuk memahami perkara tersebut, terlebih dahulu anda perlu memahami macam mana pewarisan berlaku dalam manusia. Kalau anda tengok pada skrin anda sekarang, pada skrin anda boleh nanti buka pada Google Classroom. Okey, download lah benda tersebut. Tapi sekarang kamu boleh terus tengok pada skrin. Okey, ada istilah yang anda perlu belajar sekarang. Pertama, induk. Induk rujuk kepada ibu bapa. Induk. Okey, itu pasal lepas induk mesti ada anak. Siapa tak boleh ikut? Induk itu maksudnya ibu bapa. Lepas itu ada anak. Kedua, fenotip. Fenotip. Ingat F. Ingat fizikal. Maksudnya apa yang kita nampak. Fenotip. Apa yang kita nampak pada ciri tersebut. Genotip pula, G. Kita rujuk kepada kandungan genetik. Genotip. Okey, genotip pun boleh. Jadi, ada istilah baru di bawah pewarisan yang cikgu guna banyak ya. Yang kerap cikgu sebut ialah ciri. Ciri. Nanti cikgu akan ulang semula pada penghujung kelas ini. Yang mulanya untuk mekanisme pewarisan, cikgu dah sebut induk, cikgu sebut anak. Cikgu sebut fizikal, fenotip dan gen pada genotip. Okey. Jadi, apabila ibu dan bapa, seorang tinggi dan seorang yang kerdil. Seorang tinggi dan seorang yang kerdil. Okey? Mereka berkahwin. Dia tak semestinya kahwin lah. Kalau individu ini, dia induk ini dia merujuk kepada apa-apa organisma yang lain. Tapi kalau ikut manusia, kita akan kata kahwin dan lahirkan anak. Okey? Kenapa anak untuk pasangan yang tinggi dengan kerdil ataupun rendahlah kerdil, kebanyakannya nampak anak dia semua tinggi. Kenapa anaknya semua tinggi? Tak ada yang kerdil. Oh cikgu, jadi macam apa cerita dia? Kenapa ayah saya tinggi, mak saya rendah, tapi saya tengok adik-beradik saya semua tinggi. Untuk memahami situasi ini, tengok pada gambar rajai. Okey? Bermulanya tinggi dan kerdil. Maksudnya berpasangan lah ini. Okey? Perlu anda faham bahawa dalam ciri tinggi itu, dia ditentukan oleh 2 alel. Cikgu ulang ya. Tinggi itu ditentukan 2 alel. Semua ciri ditentukan oleh 1 pasang alel. Siapa cakap? Orang ini cakap. Mendel. Okey, Mendel ialah saintis yang mengemukakan teori pewarisan. Okey, dah diakui seluruh dunia dan dia menyatakan antara dia ciri ditentukan oleh sepasang alel. Jadi jangan tanya lagi kenapa mesti 2, bukan 3, bukan 4. Dia mesti 1 pasang. Okey. Kalau kita cerita pasal tinggi dan kerdil, ciri itu kita panggil ketinggian. Ketinggian. Kau tu, yo kau ho ai ma. Kau tu, ketinggian. Jadi
tinggi dan rendah, kita akan gunakan huruf yang sama. Cikgu ulang, huruf yang sama. Tinggi masih T, kerdil kita akan guna T juga. Tapi macam mana nak bezakan huruf yang sama tetapi satu huruf besar, satu huruf kecil. Satu huruf besar, satu huruf kecil. Okey? Jadi untuk kes ini, kalau ayah dia mempunyai sepasang alat T besar, confirm dia tinggi. Okey? Manakala mak dia sepasang alat kerdil, recessive kerdil. Maksud dia memang confirm dia kerdil, pendek. Jadi apa yang berlaku sekarang ketika meiosis, murid-murid yang saya hormati, ketika meiosis, saya tahu anda mungkin tak faham tapi dengar dulu. Ketika meiosis, apa itu meiosis? Dengan ringkasnya, meiosis rujuk kepada proses penghasilan sel-sel gamet. Penghasilan sel-sel gamet seperti sperma dan ovum. Okey, maksudnya kalau ini adalah bapa, confirm ini adalah sperma lah. Kita nak cakap sperma, saya nak anda faham je. Kalau ini ialah ibu, ini adalah ovum. Okey, kalau terbalik ialah kalau ibu sebelah kiri, ovum lah. Itu yang dia nak bagi tahu. Jadi bapa akan hasilkan sperma. Sperma ketika mengalami proses meiosis akan diseparuhkan bilangan kromosomnya. Kalau anda telah belajar 4 prima, cikgu nak tanya juga 4 prima. Tadi ada ya 4 prima ke tak? Chong Jaling 4 prima kan? Betul kan? Chong Jaling? Chong Jaling ada? Ada ya? Okey, betul kan? Meiosis akan menjadikan jumlah kromosom separuh. Betul ke tidak? Muhammad Adam, betul ke tidak itu je? Chong Jaling dah jawab. Betul. Terima kasih ya. Jadi dia separuh. Ibarat kalau kita ada sepasang dua alel, dia dua kan? Separuhkan menjadi satu. Jadi separuhkan menjadi satu. Satu dan satu. Manakala ini separuhkan jadi satu dan satu. Okey, menjadi gamet. Sperma untuk bapa, gamet ovum untuk ibu. Jadi apabila persenyawaan, cikgu guna warna lain pula. Warna lain Murid-murid yang saya hormati, cikgu guna warna sekarang warna hijau. Persenyawaan berlaku. Apa itu persenyawaan? Jangan fikir lelaki dan perempuan. Persenyawaan sebenarnya rujuk kepada istilah yang besar, gamet jantan jumpa gamet betina. Bukan lelaki jumpa perempuan, tak. Persenyawaan rujuk kepada sperma bertemu dan bercantum dengan ovum. Jadi kamu pun nampak sperma bercantum dengan ovum. Tak mungkin sperma cantum dengan sperma. Itu lain cerita lah. Jadi sperma cantum dengan ovum, dapatlah satu ini. Okey. T besar dari ayah, T kecil daripada mak. Kamu akan nampak semua garis itu rujuk kepada persenyawaan antara sperma dan ovum. Antara sperma dan ovum. Jadi kamu akan nampak dapatlah semua T besar, T kecil. Cikgu ulang. T besar, T kecil. T besar, T kecil. T besar daripada ayah. T kecil daripada mak. Nampak? T besar, T kecil. T besar, T kecil. Kalau kita nak gunakan warna lain, boleh. Cikgu saya tak nampak juga. Kalau kamu tak nampak, T kecil kita gunakan warna merah supaya anda nampak juga. Murid-murid yang saya hormati sekalian, kalau anda tengok T kecil, jadi kamu akan nampak T kecil semua ini datang daripada mak.
Jadi isunya timbul. Cikgu, saya tahu T besar ialah untuk ketinggian. T besar untuk ketinggian. Malahan saya tahu T kecil adalah untuk kerdil, pendek. T besar dengan T besar tinggi, T kecil dengan T kecil kerdil. Tapi cikgu, macam mana dengan T besar dengan T kecil? Macam mana dengan T besar dengan T kecil? Okey, murid-murid, cikgu nak pergi ke skrin balik semula. Jadi apa itu alel dominan? Alel yang akan menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan alel dominan atau alel resesif. Dia akan menunjukkan ciri tak kira dia dengan dominan ataupun resesif. Dominan. Maksud dia sekarang, murid-murid yang saya hormati, kalau ada T besar, T kecil, kita akan pergi ke huruf besar alel dominan. Jadi dia akan nampak tinggi. Dia akan nampak tinggi. Bukan kerdil. Sebab T besar ialah dominan. Dominan. Cikgu nak tanya jugalah. Muhammad Nasrul dan Muhammad Adam. Faham ke tak? Nasrul dan Adam. Nasrul Nizam dan Adam. Boleh faham tak? Okey. Terima kasih. Jadi, okey, semua nampak tinggi. Jadi, balik kepada isu tadi. Kalau anda nak jawab soalan tadi, macam mana mak ayah boleh gulung lidah, anak tak gulung lidah. Jadi adakah tak anak itu bukan anak mak ayah yang sama? Ini isu dia. Jadi anda perlu faham dulu. Andai kata kita gulung lidah, kita nak faham benda ini ya. Kita nak faham ya. Apa itu pewarisan sekarang? Tengok ini kertas putih. Cikgu, macam mana saya nak faham? Jadi gulung lidah dan tak boleh gulung lidah. Murid-murid, saya nak kamu cadangkan cikgu, guna satu huruf untuk mewakili gulung lidah ataupun tak boleh gulung lidah. Nasrul dah jawab. Muhammad Adam. Bagi cikgu satu huruf. Adam, bagi cikgu satu huruf. Muhammad ada? Ataupun Amir Idam. Amir Idam ada? Ada ke? Okey, jadi Amir, cadangkan cikgu satu huruf untuk gulung lidah dan tak boleh gulung lidah. Satu huruf. B. B. Macam-macam juga kamu nak guna B. Biasa orang guna G mah gulung lidah. Tak apa, kita ikut. Andai kata B besar, ialah alel dominan. Huruf besar mesti dominan. Murid-murid, gulung lidah ke tak boleh gulung lidah itu dominan. Jadi ini benda perlu hafal. Kamu tak ada pilihan. Jadi orang tengok, oh boleh gulung lidah ialah dominan. Nampak? Dominan. Boleh gulung lidah ialah dominan. Alel dominan boleh gulung lidah. Boleh baca kan murid-murid kat depan skrin? Boleh kan? Siapa tak boleh bagi tahu ya? Amir boleh kan? Boleh baca kan? Boleh. Boleh ya? Jadi huruf kecil ialah alel resesif. Tidak boleh gulung lidah. Sorry ya, tulisan teruk ya, tapi ini yang cikgu mampu belikan ya. Tidak boleh gulung lidah. Okey, jadi sekarang kita ada dua ibu bapa. Jadi kita akan tulis fenotip induk, iaitu ibu bapa ya. Contoh ibu dan bapa. Dua-dua pun boleh gulung lidah. Betul kan? Cikgu kata dua-dua boleh gulung lidah. Boleh gulung lidah. Jadi apa kemungkinan genotip induk? Genotip induk. Okey. Jadi kita berfikir, kalau kita punya anak tidak boleh gulung lidah, maksud dia ibu dan bapa ini mungkin mereka mempunyai dua alel, satu dominan, satu resesif. B besar, B kecil.
B besar dan B kecil. Saya nak tanya sekali lagi, B besar dan B kecil boleh gulung lidah ke tak? Jawapan dia boleh sebab ialah allele dominan. Allele dominan. Jadi apabila ibu ini menghasilkan ovum ataupun menghasilkan gamet melalui proses meiosis. Sekejap. Saya nak tengok je cover. Okey, meiosis. Okey, akan bahagi menjadi dua. Kenapa bahagi dua? Cikgu dah cakap proses meiosis ialah menjadikan bilangan kromosom, jumlah bilangan kromosom separuh. Jumlah separuh. Ibarat dua jadi satu. Sama juga dengan ayah. Okey. Jadi kita dah ada gamet macam ni, jadi kita pun nampak. Sekarang kita nak buat percantuman. Okey, jadi cikgu pun tak nak buatkan anda keliru. Jadi ovum dari mak, ini ibu kan? Ovum dari ibu akan cantum dengan sperma dari ayah. Yeah. Akan cantum dengan sperma dari ayah. Okey, dapatlah apa murid-murid? Dapatlah apa-apa ini. Kalau anda tengok, dia akan dapat apa? B besar. Dia juga berkemungkinan, cikgu guna hitam dah ya, malas dah. Bercantum dengan B kecil dari ayah. Sama dengan B kecil ini akan cantum dengan B besar dari ayah, sperma dari ayah. B besar, B kecil. Dan B kecil dari mak ovum ini kemungkinan juga cantum dengan B kecil dari ayah, dari bapa lah. Ini rujuk kepada genotip induk. Cikgu, saya tak faham B besar, B kecil ni. Okey, kita tukarkan dia kepada fenotip, fizikal induk. Apa ciri yang kita nampak? B besar, okey, boleh gulung lidah. B besar, B kecil, dominan, boleh gulung lidah. Sama. B besar, B kecil juga boleh gulung lidah. Yang B kecil ini, yang unik ini, sekarang kita dapatlah ini. Jawapan yang kita perlu faham. Oh, tidak boleh gulung lidah. Tidak boleh. Okey, nampak ke tak? Ibu dan ayah yang boleh gulung lidah sekarang boleh menghasilkan anak yang tidak boleh gulung lidah. Maksud dia sekarang, cikgu, ada 4 ini. Satu saja yang tidak boleh gulung lidah. Apa cerita ini? Jadi, cikgu nak perkenalkan sekarang istilah baharu. Cikgu gunakan biru sekarang. Murid-murid ya, dengar ya. Kita panggil nisbah. Nisbah fenotip. Nisbah pilih. Okey, nisbah ini adalah mengikut soalan. Kalau kita nak buat nisbah, tidak boleh gulung lidah, tidak boleh. Nisbah kepada boleh. Boleh gulung lidah. Jadi kita akan dapat 1/3. Jumlah ada 4 kan? 1 tambah 3 ada 4. Jadi 1/3. Dia juga bermaksud sama dengan 1/4. Kalau nisbah fenotip tidak boleh gulung lidah kepada gulung lidah, apakah nisbah fenotip tidak boleh gulung lidah kepada boleh gulung lidah? 1/4. Iaitu 0.25. Bermaksud setiap 4 orang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa ini, setiap 4 orang, 如果他生4个小孩的话, kemungkinan besar satu anak itu ada tidak boleh gulung lidah. 1， maksudnya dari 4， 1tak boleh gulung lidah. 也就是说他的比例是4个孩子，1个孩子可能不会选石头。Jadi balik kepada soalan tadi, boleh ke tak boleh, jadi ke tak jadi isu sekarang?
Oh, mak ayah saya boleh gulung lidah, saya tak boleh gulung lidah. Matilah, saya bukan anak mak ayah saya. Boleh kita cakap macam tu ke tak? Syazah. 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 Tak. Bagus. Jadi, genetik. Maksud dia, mak ayah dia ada alel resesif. Tak nampak. Tetapi ada di dalam mereka punya jin lah. Dalam mereka punya jin. Balik kepada yang cikgu nak tunjukkan ini. Jadi, sekarang boleh faham ke tidak kenapa kita perlu mengenal pasti mana satu alel resesif dominant? Perlu ke tidak kita tahu alel dominan ke alel resesif? Penting. Penting. Okey? Contohnya alel dominan dan alel resesif. Okey, untuk rambut kerintingnya dominan, rambut lurus ya alel resesif. Manakala cuping telinga yang dominan ialah yang bebas. Okey, cuping telinga bebas dan juga resesif ialah cuping telinga melekat. Untuk ketinggian, bukan tinggi, silap. Ketinggian. Okey, tadi itu bentuk cuping telinga, sekarang ketinggian. Tinggi itu dominan. Rendah itu resesif. Itu pasal biasanya kita akan nampak orang semua tinggi. Jarang dapat resesif sebab dominan, tinggi. Janji ada tinggi, dia akan nampak tinggi. Ada alel tinggi, dia akan jadi nampak tinggi. Okey, lesung pipit pun sama. Alel dominan yang lesung pipit. Alel resesif yang tidak berlesung pipit. Itu pasal kalau mak ayah dua-dua berlesung pipit, tidak hairan juga anak tidak berlesung pipit sebab mak ayah masing-masing mungkin ada alel resesif tidak berlesung pipit. Tak ada isu di sini, oh saya bukan anak mak ayah saya anak luar nikah. Tidak. Jangan salah faham. Okey, maksudnya mungkin mak ayah kamu ada alel resesif. Mereka nampak ciri dominan, tapi mereka ada bawa alel resesif. Bulu mata pendek ya resesif, bulu mata panjang ialah dominan. Jadi balik kepada yang kedua. Ini pun cikgu dah terangkan tadi, dia gunakan tinggi. Macam mana dua induk yang tinggi boleh menghasilkan anak yang kerdil ataupun anak yang kerdil di sini. Okey? Jadi dia pun buatkan cara yang sama. Okey? Yang penting sekarang kamu perlu belajar macam mana nak tuliskan nisbah dan tuliskan kebarang kalian. Ini adalah biasanya soalan yang lazim ditanya. Okey? Kebarang kalian. Jadi yang tadi cikgu dah buat kat kertas ini. Okey, cikgu ulang. Nisbah fenotip itu 1/3. Ya. 1/4 ini kadang-kadang kamu rujuk kepada nisbah diterima. Tapi biasanya ini ada kita panggil kebarang kalian. Cikgu, apa itu kebarang kalian? Kebarang kalian ini yang kita belajar untuk nanti kalau kita nak kira. Okey, kira the chance ataupun kita panggil kebarang kalian lah, apa boleh buat kan. Maksudnya kirakan apakah tinggi ke rendah chance kita untuk mendapat sesuatu. Maksud dia kalau nilai dia makin dekat dengan 1, makin tinggilah chance tersebut. 0.25 kira tinggi juga. 0.25 maksud 1/4 daripada chance. Setiap 4 kali dapat 1. Itulah 1/4 ataupun 0.25 bermaksud. Okey, murid-murid saya cikgu sambung ya. Kalau anda tengok ada ini. Cikgu, jadi perlu ke tidak saya tulis dalam buku nota saya? Murid-murid yang saya hormati, ya. Cikgu tak minta kamu buat semua. Tapi sekurang-kurangnya anda perlu buat yang gulung lidah ini di dalam buku nota anda. Okey? Cikgu nanti akan upload, muat naik ke dalam YouTube. Dan lepas tu cikgu akan share dalam grup anda 4 Prima dan 4 MPV1. Jadi kerja kamu lepas ini adalah sekurang-kurangnya buat yang gulung lidah ini ke dalam buku tulis anda, buku nota anda. Okey?
Siapa yang tak faham? Siapa di sini ada soalan? Eng Ji Wei. Soalan? Eng Ji Wei ada soalan tak? Eng Ji Wei? Depan Raj, okey Depan. Ya Eng Ji Wei? Ya, Hello? cikgu. Boleh faham? Faham. Okay, Depan Raj boleh faham? Depan Raj boleh faham? Jadi Jeku sekarang nak mengambil kesempatan untuk buka Google Classroom sekali lagi. Murid-murid. Okey, Jeku nak buka Google Classroom, nak menggunakan kesempatan ini untuk murid-murid kelas 4 MPV 1 dan 4 Prima. Okey, ini sebagai record rasmi ya. Jadi masuk YouTube. Okey, murid-murid 4 Prima terdahulu. 4 Prima, kod kamu adalah seperti yang dipapar pada skrin, iaitu DSTWMFQ. Okey, jangan kata kamu tak tahu. Tak ada alasannya sebab Jeku perlu merekod PBD anda. Ramai yang belum jawab kuis anda lagi, kamu akan dapat PBD tahap penguasaan 1. Sebab Jeku sedang rakam tau. Benda ini Jeku nanti akan jadi bukti ya. Siapa yang tak jawab kuis, kalau kita tengok baru 6 saja yang hantar ni. Jeku nak bagi markah dah ni. Okey. Yang tak buat langsung PBD, Jeku tak boleh nilai. Jeku tidak boleh nilai anda. Okey. Lepas tu, Jeku nak pergi ke 4 MPV1 sains, 4 MPV1. 4 MPV1, kod anda ialah KF3INNY. KF3INNY. Dan seperti sama dengan 4 Prima, Jeku nak menilai PBD. PBD, pentaksiran bilik darjah. TP1, TP2, TP3 atau TP9, TP6 lah. Kalau anda tak buat, macam mana Jeku nak berikan anda TP? Tak ada alasannya. Jeku nanti akan sharekan link untuk quiz juga sekali lagi. Okay, link. Kamu boleh terus jawab lah. Tapi yang tak masuk Google Classroom, Jeku pun tak tahu macam mana. Yang penting, Jeku dah bagi tahu. Tolong bantu kawan-kawan yang lain. Okey, kita sambung Kita sambung. Jadi, apakah kerja anda selepas ini? Cikgu pun tak nak buang masa, cikgu pun tahu dah. Nanti kamu ada kelas yang nak bersambung. Tapi, cikgu nak berikan anda kerja. Kerja untuk anda berfikir lepas ini. Kamu perlu buat ini perlu buat. Tadi cikgu dah suruh kamu tuliskan yang gulung lidah dan tak boleh gulung lidah itu. Sekarang kerja yang kedua anda hari ini adalah menjawab. Macam mana penentuan jantina pada manusia berlaku ataupun ditentukan? Penentuan jantina pada manusia dilakukan. Kita kerap mendengar isu seperti sepasang suami dan isteri melahirkan 10 anak. Semua adalah anak perempuan. Si suami ini mulalah tidak berpuas hati dengan isterinya dan memberi layanan yang teruk kepada isteri dengan menyalahkan isterinya sentiasa melahirkan anak perempuan sebab dia nak anak lelaki kan kononnya. Jadi dia salahkan isteri dia dan dia memukul. Keganasan rumah tangga berlaku sebab nak anak lelaki juga. Jadi, ya ke penentuan jantina anak lelaki dibuat ataupun dilakukan oleh ibu? Kerja anda sekarang lepas ni adalah, cikgu dah bagi dalam Google Classroom juga benda ini, untuk anda fahamkan sebenarnya untuk menentukan anak lelaki. Cikgu akan terus buat kat sini sekarang untuk anda nampak. Dia ditentukan oleh kromosom Y. Kromosom Y. Jadi cikgu nak bulat dengan merah sekarang. Kamu akan tengok. Lelaki mempunyai kromosom 44 tambah XY.
Manakala perempuan 44 tambah XX. Y ini yang menentukan dia lelaki. Y ini yang menentukan dia lelaki. Lelaki ataupun tidak. Jadi kamu pun tengok. Kalau anda bulatkan yang Y, cikgu bulat Y Okay. Ayah ada Y. Of course lah dia akan hasilkan sperma yang ada Y. Kamu pun nampak. Oh. Y. Y. Y ini semua datang dari mana? Daripada siapa ni? Daripada mak ke ayah ataupun ibu ke bapa? Siapa nak jawab? Y ni datang daripada ibu ke bapa? Muhammad Ian. Ya. Ian. Muhammad Najia. Juga nama. Ya depan daripada siapa? Daripada ibu. Tengok betul-betul Y datang dari siapa? Y datang dari siapa? Chong Jaling. Ayah. Ayah, betul. Amir dah jawab. Depan dari siapa? Y datang dari siapa itu? Ian? Muhammad Ian Adam? Ian Adam ke? Helmi ada Helmi? Helmi? Muhammad Helmi? Ada. Ya, Y datang dari siapa ni? Y. Tengok ya, untuk menghasilkan anak lelaki, kamu perlu ada Y. Nampak? Y itu datang dari siapa? Ayah. Ayah. Jadi, saya nak kamu lepas ni kamu ada masa lepas ni tolong buatkan mekanisme pewarisan jantina ini, buat cantik dalam buku. Gambar ini pun cikgu dah share dalam grup. Okay, lukiskan, fahamkan. Okay, dan kita akan bincang terus pada kelas yang seterusnya. Dan sebelum kita nak tamatkan kelas, cikgu perlukan anda isikan kehadiran. Ini pun nanti cikgu akan share dalam grup. Jangan risau, cikgu akan share dalam grup. Okay, sekarang siapa yang datang isi, dalam grup itu pun sama. Nanti siapa yang tonton semula YouTube ini pun boleh isi, tak ada masalah. Yang penting cikgu nak merekodkan kehadiran. Untuk daripada 4 MPV1 sila, daripada 4 Prima pun sila. Silakan Jadi cikgu pun nak tamatkan kelas hari ini. Siapa ada soalan nak tanya? Siapa soalan? Siapa soalan? Tak ada. Yo Ken Yao, boleh? Yo Ken Yao, thank you orang pertama yang masuk tadi Bagus Boleh ke tak? Boleh faham ke tak? Ada soalan nak tanya ke tak? Faham Eng Ji Wei dan No Ifa pun boleh faham kan? No Ifa. Ya No Ifa? Okey, tak apa. Lepas ni cikgu nak minta izin semua supaya buka kamera kejap untuk cikgu ambil gambar sebagai bukti. Okey, kamu akan tengok cikgu nak gunakan, cikgu nak screenshot sekarang Kalau kamu tak buka pun tak apa. Yang penting kalau ada kamera kamu boleh diminta buka. Cikgu nak ambilkan screenshot yang tak alas sini sebagai record kehadiran hari ini juga. Okey, diminta semua buka kamera dalam 10 saat ni. Sila buka sekarang, kalau lah ada, buka lah. Jangan macam tu. Okey. Minta buka sekarang, buka kamera. Murid-murid. Okey, thank you. Yang lain? Yang lain? Okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tak apalah. Ini yang saya ada je. Okey, tak apa. Itu je lah. Jadi, kalau siapa yang ada soalan, anda boleh tinggal. Tak ada soalan, anda boleh keluar kelas hari ini Anda boleh rehat untuk masuk kelas yang akan datang lepas rehat ini 10.30 nanti. Untuk yang lain, cikgu nak bagi tahu kita akan sambungkan kelas pada sama ada Khamis ataupun Jumaat. Okey? Kalau cikgu tak buat kelas pun untuk Google Meet, cikgu akan berikan kerja melalui Google Classroom. Harap faham Itu saja daripada cikgu.
Okay, terima kasih semua. Terima kasih Hilmi, Firdaus Yang lain, anda boleh tinggalkan kelas. Itu je daripada cikgu. Sama. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Go.